Hello, Assalamualaikum. Hello guys. Semoga sihat sentiasa hari ini kan, ceria-ceria selalu. Okey, so hari ini kita akan berbincang mengenai GL. Apa itu GL? Ataupun guarantee letter. Okay, so siapa yang sudah biasa masuk ward kan dalam hospital ataupun pernah buat claim, so dia tahulah apa maksud GL semua tu kan. So di sini saya hanya menerangkan secara ringkas sahaja. Okey, maksud GL dan kenapa GL anda ditolak. Okey, itu amat penting tu kan. Maksudnya kita bayar setiap bulan kan. Tiba-tiba nak pergi claim, pergi hospital tak boleh nak claim. Kena reject, kena decline semua kan. Call agent pula, agent cakap macam ni, macam-macam pula dah cakap kan. Masa nak jual dulu, semua okey, semua elok. Bila dah sampai masa nak claim, tiba-tiba kena reject. Itu amat penting. Itu selalu poin yang paling sensitif. Kenapa ramai orang tak nak beli polisi takaful. Salah satunya sebab benda ni lah. Tapi tak semua berlaku, segelintir saja kan. Tapi yang segelintir ni lah yang mempengaruhi orang ramai di luar sana. Okey, so saya sebagai ejen takaful AIA bertanggungjawab ingin menyampaikan sedikit nasihat ataupun info yang berguna kepada anda semua di luar. Okey, so GL tu bermaksud surat jaminan daripada syarikat takaful untuk menanggung kos perubatannya keseluruhan mengikut polisi yang anda beli. Okey, sebab setiap polisi dia takkan sama. Okey, sebab setiap orang berlainan bulanan yang dibayar dan berlainan papasan kan. Semua tu tak sama. Jadi saya pun tak boleh nak sebut berapa jumlah semua tu sebab dia terlampau banyak sangat. Okay, dia tak ada fixed amount, tak ada. Okay, so saya balik kepada topik kita tadi. Okay, so GL ni siapa yang keluarkan GL? Okay, ini GL akan dikeluarkan oleh pihak hospital yang menjadi panel syarikat takaful. Iaitu dia mengesahkan bahawasanya kita ni betul-betul menerima rawatan di hospital dan betul-betul sakit. Okay, mengikut macam arahan doktor. Okay, yang betul-betul untuk mendapatkan rawatan di hospital itu. Jadi di hospital ni akan call agent, so agent akan keluarkan GL lah. Okay, untuk menanggung kos sakit dia tu apa kan, yang disahkan oleh doktor sahaja. Okay, bukan kata klien yang call, sebab sebelum ni ada klien call saya. Dia kata, Ainun, saya nak saya kat buat sekarang ni, so saya nak awak buat GL. Saya kata, kenapa saya tak boleh buat GL? Okay, bukan daripada ejen yang keluarkan GL. Okay, boleh faham kat situ kan. Okay, GL ni hanya syarikat takaful yang akan keluarkan. Maksudnya pihak hospital, bila anda cakap anda ada insurans semua kan, so dia akan deal dengan pihak syarikat takaful tadi, dari hospital dan syarikat takaful GL tu. Okey, supaya bila ada GL ni, syarikat takaful akan menanggung kos perubatan keseluruhan kepada pesakit itu tadi. Okey, bukan kata klien tu minta kepada ejen suruh keluarkan GL untuk dapatkan claim. Bukan, itu bukan cara dia. Cara yang betul, beritahu dekat pihak hospital yang mana menjadi panel bagi syarikat takaful, keluarkan GL. Jadi syarikat takaful ni akan check sama ada rawatan tersebut disahkan oleh doktor ataupun tidak. Okey, itu yang paling utama kena tahulah. Okey, so di sini kenapa GL anda ditolak? Okey, decline, reject, terus potong kepala kan. Okey. So di sini saya akan berkongsi 4 sebab utama. Okey, 4 sasa kan orang Cina cakap kan. Okey, 4 sebab kenapa GL anda ditolak. Okey, sebab-sebab utamanya adalah sewaktu anda membeli polisi, okay, pastikan anda tiada penyakit. Okay, seperti kencing manis, darah tinggi, semua itulah. Sebab insurans ni, takaful ni, anda perlu beli sewaktu sihat. Okay, tak boleh beli waktu dah sakit. Okay, ibarat macam ni lah, senang cerita, kalau kereta tak ada insurans, tiba-tiba kemalangan. Time tu juga nak buat claim insurans kan, memang tak dapat lah kan. Siapa-siapa pun tahu benda ni. Okey, so sebab tu insurans ataupun takaful kita harus beli sewaktu badan kita masih sihat lagi. Tak kira dah tua ke muda kan. Sekarang kadang-kadang orang cakap orang muda sihat baru boleh beli kan. Orang tua ni dah tua tak boleh beli kan. Tapi kalau orang tua dia ada bajet dan dia masih sihat, tak ada masalah, boleh beli. Dan siapa-siapa pun boleh beli asalkan sihat tubuh badan, tak ada penyakit. Okey, sebab pertama tadi saya cakap, sebab pertama GL anda ditolak disebabkan penyakit saja ada yang anda tidak bagi tahu pada ejen. Perasan tak sebelum anda beli insurans, beli takaful,
mesti ejen dah tanya ada penyakit apa-apa tak, pernah masuk ward ke tidak, pernah operate ke, ada selalu makan ubat ke kan. Macam doktor lah pertanyaan dia tu nak cek kesihatan lah konon kan. Tapi soalan tu amat penting. Okey, sebab apa tak nak JL anda ditolak. Kalau anda tidak mendedahkan penyakit sedia ada, anda tidak mendedahkan yang pernah masuk ward, pernah tahan ward, pernah operate, buat pembedahan semua tu kan. Jadi benda kali ada macam, sebab apa anda sorok sebab anda takut nanti premium bulanan dia jadi mahal, jadi tinggi kan. So better anda pun rasa macam tak nak cakap lah kan benda ni kan, aku tahan je lah. Nanti kan kalau bagi tahu nanti mahal pula kan, jadi lain cerita pula kan. Baik aku mengaku aku sihat kan, tak boleh lah macam tu. Sebab bila in case masa depan nanti anda betul-betul masuk ward, jadi bila anda masuk ward kita akan macam apa, siasat. Okey, pihak syarikat insurans ni ataupun takaful dia akan siasat. Okey, anda masuk ward ni kita boleh detect anda ni pernah masuk ward berapa kali dulu kala kan, pernah jalani pembedahan ke. Semua history tu lah yang akan membuatkan JL anda ditolak sebenarnya. So satu itu yang anda kena tahu. Jadi sebelum beli polisi insurans, kalau ejen tanya pasal kesihatan, tolong dedahkan perkara yang sebenar. Tak rugi pun sebenarnya kan. Ejen tak adalah macam ada penyakit tak boleh lah macam ni kan, tak boleh beli, tak ada. Kita sebaik-baiknya nak tolong klien untuk dapatkan perlindungan. Jangan risau. Okey, benda boleh settle kan, jangan risau. Okey, itu sebab pertama lah tadi, penyakit sedia ada. Okey. Yang kedua adalah masuk ward secara sukarela. Okey, macam anda tak nak pergi lah kerja besok kan, nak masuk ward, masuk hospital lah, kononnya nak try hospital mahal kan, swasta nak try relax 1 hari, tak boleh macam tu. Okey, JL ni akan dikeluarkan atas arahan doktor sahaja. Kalau nak suka-suka nak bercuti rehat 1 hari 2 hari, boleh claim lah dengan AIA kan, medical card ada kan semua tu. Tak boleh. Itu salah satu kenapa JL anda juga ditolak. Okey, sebab tak mematuhi syarat. Okey, maksudnya kalau selain itu, kecualinya kalau kecemasan kan, macam kemalangan ke apa, itu memang tidak dinafikan sebab kita tak rancang kan. Itu memang betul-betul akan dapat lah kalau usaha JL. Okey, so maksudnya sebarang tuntutan dan segala jenis rawatan yang telah disahkan oleh doktor sahaja yang akan diluluskan oleh syarikat takaful. Ingat tu tau, bukan saja nak masuk ward. Jangan. Okey. Kalau nak try check in hotel lah, lagi best. Okey. Alright, itu nombor 2. So nombor 3, polisi takaful sudah luput lapse. Okey, apa maksudnya? Okey, maksudnya anda tak bayar selama beberapa bulan. Maksudnya sebab anda bayar secara manual. Okey, katakan dah bayar 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba bulan yang kelima lupa nak bayar, bulan ke-6 lupa nak bayar, bulan ke-7 pula lupa nak bayar, tiba-tiba pula time bulan ke-7 tu jatuh sakit kan, mungkin diagnose apa-apa yang critical illness ke apa, kita tak tahu kan. Time tu jugalah JL anda ditolak sebab anda tak bayar, ada tunggakan kan, macam-macam lah adanya. Okay, itu pun salah satu kenapa JL anda akan ditolak sebab kan luput, polisi sudah luput, sudah lapse, sudah banyak tunggakan, jadi dia dah decline awal-awal lagi. So pastikan walaupun kita sekarang ni sudah ekonomi pun sudah tak stabil kan, gaji kena potong ke apa kan, nak bayar pun susah. So kita boleh bincang dengan ejen anda sendiri di luar sana, macam mana kalau saya ni dah kena buang kerja contohnya kan, gaji kena potong, dah tak ada allowance, tak ada commission, ada basic je, macam mana kan. So benda ni kita boleh berbincang, boleh call dengan ejen kan. Saya selalu macam tu, time-time MCO kan, ramai juga klien, tapi bawah saya alhamdulillah setakat ni okey, hanya sedikit saja yang terkesan dengan MCO ni. So kita cuba tolonglah, tak ada masalah. Okey, so kalau boleh kekalkan bayaran bulanan itu supaya nanti, sebab bayaran kos rawatan tu amat tinggi kalau dah sekali kena tu memang tinggi. Kalau kita tengok bayaran bulanan tu memang mahal kan, bayar mahal kan, tapi sekali kita dah jatuh sakit ke apa, itu berbaloi sangat-sangat kan, betul tak? Okey, so contohnya satu lagi disebabkan polisi tu bila dah luput, memang dia dah tolak awal-awal siap-siap. Okey, ingat pastikan bayaran bulanan anda cantik macam tu. Okey, macam mana jangan ada tunggakan lah, sentiasa orang kata ikut bulanan dia. So bagi pendapat saya, baik bayar secara auto dideduct daripada akaun.
senang kan, dah masuk gaji, so hari tu jugalah akaun akan syarikat takaful yang akan deduct amount tu berapa kan setiap bulan. Maknanya secara automatik lah, so tak payah lagi anda nak ingat lagi okey berapa nak bayar AIA lagi, nak bayar kereta, nak bayar rumah kan, macam-macam hal nak kena bayar kan. So bagi saya auto deduction itu yang terbaik lah, auto deduct kan dalam akaun, okey, untuk mengelakkan GL anda ditolak. Okey, seterusnya nombor 4, masuk watt kurang daripada 120 hari. Okay, ada pasal tak, bila anda nak beli polisi atau medical card atau apa-apa pun, tanya pada ejen bila kad saya boleh guna. Okay, kalau saya dapat hari ni, so bila saya boleh guna, bila aktif kad ni kan. Okay, so lain-lain semua insurans okay, ataupun takaful, dia akan bagi masa 120 hari. Selepas hari 120 hari tu baru boleh guna. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan yang tubuh badan anda ni sentiasa sihat. Okay, sihat dan betul-betul sihat. Maksudnya bila selepas 120 hari, kalau anda jatuh sakit ke apa, baru boleh guna. Okay, kalau kurang 120 hari, tiba-tiba anda rasa sakit kan, jatuh sakit. So jadi sebelum 120 hari tu, jadi GL anda kemungkinan akan ditolak. Sebab kita akan buat macam penyelidikan lah, macam siasat dulu kan, kenapa dia sakit sebelum 120 hari ni. Adakah dia pernah masuk ward ke apa dulu, ataupun dia pernah operate apa-apa ke dulu. So jadi benda tu dah jadi macam banyak pertanyaan. Kenapa sebelum 120 hari ni dah jatuh sakit. Macam hari ni anda dapat medical card, kebetulan lepas 2 minggu tu anda jatuh sakit. So dia akan tengok dululah keadaan anda tu macam mana kan, rawatan doktor apa semua. So kita akan tengok. Kecuali kalau kemalangan jalan raya, yang macam saya cakap tadi kan, accident kita tak boleh cakap okey awak kena accident 120 hari baru boleh accident, tak boleh kan. Benda tu kita minta jauh, tak boleh cakap macam tu. Okey, so accident walaupun guna benda kat hari ni, tiba-tiba besok accident, dah boleh guna, tak ada masalah. Sebab benda yang tak dirancang boleh guna. Okey, tak semestinya selepas 120 hari tu baru anda boleh guna kan. Macam tu. Maksudnya kemalangan tadilah. Okey, apa-apa pun pastikan 120 hari tu barulah kita boleh guna medical card tadilah, baru boleh claim. Okay, so 4 benda tadi saya cakap, itu yang tajuk yang paling utama sekali kenapa GL anda ditolak. Okay, jangan marah-marah dulu kan, sabar. Okay, kita dengar dulu apa semua tu, jangan cepat nak melantang kenapa GL saya kena tolak kan, kenapa macam ni, bayar bulanan apa semua kan, tiba-tiba kena tolak lah apa lah kan. So better sebelum anda sign polisi tu, tanya dulu pada ejen yang anda beli. Okey, apa selain daripada yang positifnya kan, yang dapat apa-apa semua tu, apa yang negatifnya. Okey, kenapa? Ada tak macam kalau claim saya ditolak ni disebabkan apa, GL saya kena tolak kenapa kan, ada sebab-sebab tak yang saya boleh elakkan. Tanya macam tu dekat ejen. Ejen takkan marah punya, dia akan sentiasa bagi jawapan. Sebab ejen ni macam ibarat counter pertanyaan. Siapa-siapa boleh datang dan tanya. Okey, so jangan risau dan jangan takutlah macam tu. Okay, so saya harap dengan perkongsian beberapa tips ni kepada anda, harap anda boleh faham dan boleh ingat sebelum beli polisi. Okay, pasti tanya dulu. Okay, kalau GS saya ni tertolak ni disebabkan apa? Ada tak macam kalau saya lewat bayar, kesan dia macam mana kan? Kalau penyakitnya sedia ada, kesan dia macam mana pula? Okay, kalau tak cukup 120 hari tu, kalau saya masuk hospital sebelum tu macam mana kan? So kita kena banyak tanya, sebab kes-kes macam ni lah yang selalu orang kata claim tak dapat lah kan, menipu lah insurans macam ni, takaful ni mahal macam ni kan. Sebab benda ni sebenarnya sudah ada, tapi tidak, kita ni klien tu tak dapat info, dan ejen pun kadang-kadang dia tak terangkan pasal ni. Okay, so nasihat saya kepada ejen ataupun klien, orang kata biarlah sama-sama ambil tahu benda yang ni. Kadang-kadang benda ni memang nampak remeh, tapi bila datang masanya benda tu dah berlaku, benda tu jadi kes besar, jadi isu besar. Betul tak? Okay, so untuk mengelakkan segala masalah berlaku, baik kita kata jujur, bercakap benar. Okay, sebelum anda nak sign polisi tu. Okay, kalau tak faham ke apa, boleh tanya, tak ada masalah. Ibarat ejen ni ibarat counter pertanyaan, itu saja. Okay, dan agak membantu anda untuk dapat claim. Bagi saya kan, saya paling suka adalah apabila saya claim untuk pelanggan. Okay, klien datang telefon, I know nakak macam ni kan, agak accident motor lah tadi kan, macam mana nak claim? Okay kak, saya akan datang tolong, jangan risau. Itu yang saya paling sangat happy bila customer cari kita untuk claim. Macam tu, sebab memang saya sangat gembira bila kita tengok orang kita sendiri kan, satu bangsa, satu agama kan, yang ambil takaful, yang datang yang boleh claim.
Bila dia jadi macam kematian mengejut ke apa, sekurang-kurangnya keluarga tu terbela, ada papasan, ada hibah semua. So kita rasa macam happynya kan. Sekurang-kurangnya dia boleh teruskan hidup kan. Tak adalah sampai nak minta derma kan, nak pinjam duit kan semuanya. Jadi makin susah, betul. So kita tak nak benda tu berlaku. Jadi di sini saya harap apa perkongsian saya hari ni untuk anda, kenapa GL ditolak. So faham dan ingat apa yang saya sharekan, atau anda boleh sebarkan kepada kawan-kawan yang mana nak beli polisi tu. Okey, cari ejen yang boleh bagi tahu keseluruhan situasi. Okey, situasi negatif dan situasi positif. Okey. Alright, di sini saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah di video yang akan datang saya akan berkongsi lagi sesuatu yang menarik, okey, untuk dikongsikan dengan anda. Okey, so saya berhenti di sini saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Okey, so jangan lupa selawat hari ini ya. Tiba-tiba kan. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye.